Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita sekali lagi berdoa untuk firman Tuhan yang ingin kita baca bersama pada pagi hari ini. 请大家再次低头祷告。 Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu 主啊，我们谢谢你， untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. 你已经赐给我们救恩， Kami pagi hari ini boleh mengenang sekali lagi akan karya itu ya Tuhan. 我们可以再一次来纪念你。 Ketika kami mengambil sakramen perjamuan kudus, 当我们领受你的饼、你的杯 Tuhan 的时候， pelihara iman kami, 主啊，求你保守我们的信心， pelihara kesetiaan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. 保守我们在你面前忠心。 Terima kasih ya Tuhan. 主啊，我们谢谢你。 Dan saat ini Roh Kudus memimpin kami 主啊，我们求你让圣灵来引导我们。 ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. 当我们来读你的话、来思想你的话的时候， Pakai kedua hamba-Mu ini ya Tuhan, 你用两位仆人， agar firman Allah dapat dikomunikasikan, diberitakan dengan baik, 让你的话可以释放出去， dan memberkati kami semuanya. 赐福我们每一个大家。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告祈求，奉靠耶稣圣名， Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama melihat satu bagian firman Tuhan sebagaimana tema Mimbar Gloria, tersesat dalam kesia-siaan. 我们今天要与大家一同思考的一个题目，就是我们迷失在空虚当中。 Kita membuka dari kitab Pengkhotbah pasal yang pertama. 我们一同来翻开《传道书》第1章， Kita membaca ayat yang kedua dan hingga ayat yang ke-8. 我们读第2节到第8节。 Firman Tuhan berbunyi demikian, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang. Tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam perputarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. 传道书第1章第2节，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空。” 凡事都是虚空，人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所处之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且反为转行原道。江河都往海里流，海却不满。江河从何处流？ 人归还何处？万事令人厌烦，人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不出。 Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， dalam beberapa kesempatan mungkin kita pernah ke tempat seperti demikian gitu ya. 可能有一个机会，我们也去过这样的一个地方。 Ini adalah gambar labirin atau maze. 这是一幅图画， Saya nggak tahu Cungwen Suat sama ya. Ini Indonesia sebut labirin. 这个印尼话是说拉比林。 Nah, tempat di mana kita masuknya gampang, 这个地方我们进到里头是容易的， tetapi pada waktu kita sudah mau keluar, 当我们想走出去的时候， biasanya kita mengalami banyak kesulitan. 我们就常常遭遇到一些的麻烦。 Seringkali ketika kita sudah ada di dalam, 当我们已经沉迷在里头的时候， kita berputar-putar 我们左转右转， dengan menghabiskan begitu banyak waktu, 我们已经花费了很多的时间， sampai akhirnya kita tetap tidak menemukan jalan 但 keluar. 是结果我们走不出这个地方。 Pada waktu masuk kita senang, 当我们欢喜快乐进到里头的时候， pada waktu mau keluar biasanya kita mengalami hati yang berdebar-debar. 当我们要走出去，我们心中腾腾不安。 Kita berputar ke kiri, kita seolah-olah pikir, oh ini jalannya. 我们想走拐，我们以为就可以走出去了， Sampai di sana kok bentuknya sama lagi. 但是结果某样都是一样的。 Sampai akhirnya 最后， kita mungkin menyerah seperti ini. 我们可能已经很无奈了，走投无路了。 Lah kita berteriak, tolonglah saya. 我在那个地方就大声疾呼求帮助。 Nah, kalau kita
bisa berteriak dan meminta tolong. 当我们可以呼喊、我们求帮助的时候， Ada orang yang mendengar, lalu dia bisa memberikan arahan dari atas. Oh, kamu belok kiri, kamu belok kanan. Akhirnya kita menemukan pintu jalan keluarnya. 那么有人就指示你当行什么样的路，是你可以走出去。 Ini adalah satu gambaran. 这是一幅图画， Bagaimana manusia ketika ada di dalam satu kehidupan yang dia jalani. 人在他的一生当中，他怎么行他的路， Kita ada di dalamnya, 我们沉溺在里头， tapi kita sulit keluar. 但是我们不能走出去。 Kita lihat kiri kanan, depan belakang, kok bentuknya semuanya mirip. 我们看左右前后，好像都一样的东西， Sehingga tidak sedikit manusia yang ketika main labirin ini tidak akan bisa menemukan jalan keluar. 当一个人进到迷宫的时候，他就走投无路了， Lalu kita tersesat di 我们 dalamnya. 就迷在里头。 Dan waktu yang kita habiskan untuk mencari jalan keluar itu menjadi sia-sia. 那我们无论怎么去寻找出路，都是白费的。 Ketika kita sadar, tentunya puji Tuhan. 若是我们可以醒悟的话，那我们要感谢上帝了。 Tapi tidak sedikit manusia yang nggak sadar. 但是很多人都在那里执迷不悟， Oleh karena itu ada perbedaan yang sangat mendasar. 有一个很基本的一个最大的一个区别。 Orang yang tersesat yang sadar, dirinya tersesat dengan orang yang tersesat tapi tidak sadar bahwa dirinya sedang tersesat. 有一个人他迷路了，他醒悟过来；但是有的人迷失了，他还不醒悟。 Ibaratnya kita sadar kita salah, kita sadar. Itu ada harapan. 当一个人他迷路了，但是他醒悟，他就有希望。 Ada begitu banyak orang itu nggak sadar kalau dirinya sedang salah. 但是有的人已经迷路了，但是还执迷不悟， Dan dia selalu berpikir dia benar. 他认为他是对的。 Beberapa tahun yang lalu saya sempat main-main ke Bali dengan beberapa teman. 不久前，我跟几个朋友在巴厘岛旅游， Karena waktu itu adalah tutup tahun, 那个时候刚好是年底， sangat ramai trafiknya. 这个交通十分的拥挤， Sehingga ada rekayasa jalan. 那么有这个草小路可以走。 Nah, pada waktu itu kami melewati satu jalan yang kami sering kali lewat. 那有一条小路，这我们也常常过那条路。 Sampai di sana polisi bilang putar balik. 结果到了那个地方，交警告诉我们说你要转回去， Jalan di depan ditutup. 前面的路被塞住了， Nah, kami mulai bingung ini. 我们就开始迷惘了。 Kalau putar balik kita harus lewat mana? Kira-kira gitu. 若是要走回头路，要朝什么方向走？ Waktu itu belum ada Google Map. 那个时候还没有这个网络的这个导航。 Lalu kami lihat di depan ada satu mobil Bali yang belok kanan. 那么我们前面有一个巴黎的汽车，它往右转。 Kami lihat plat nomornya DK. Kami bawa mobil dari Surabaya, lihat DK. Oh, dia belok kanan. Kita ikut aja. 那么我们看见巴厘岛的车子，那么我们也跟随那部车子。 Kami berpikir kalau dilihat dari arahnya, ini kelihatannya benar, nanti akan tembus ke depan. 看他走的走向，我们认为说他一定是走对了。 Lalu kami ikuti saja. 那么我们跟随他的后头。 Dan jalan itu jalan sangat kecil sekali. 那么这一条路是很狭窄的一条路， Celakanya, 糟糕！ sampai di ujung di sana, 到了最终点， ternyata itu jalannya buntu. 结果那是一条没有不能通出去的路。 Dan mobil itu masuk di satu rumah lalu parkir di situ. 那么这一部车子，他就进到一个家里，他就停在那个地方。 Lalu kami ada beberapa mobil di belakang. 在我们的后头也有几部的车子， Wah, kami sampai bingung, sampai ketawa, ya lucu gitu ya. 我们大家都在那里笑了，感到很好笑。 Jadi tersesat tidak sadar kalau tersesat. 我们迷路，但还不觉悟自己已经迷失了。 Untungnya ujung itu buntu baru sadar. 当这个路已经行不通的时候，我们才醒悟过来。 Nah, kalau tidak buntu lalu diterusin, 如果那一条路还可以通出去的话， mungkin nggak tahu sampai kemana mungkin. 我们也不知道要往哪里走。 Nah, hidup kita seringkali demikian. 我们生活的路线也一样。 Seseorang yang tersesat sadar bahwa ia sedang tersesat. 一个人迷路，他知道醒悟自己已经迷失了， Maka ia tidak akan mungkin tenang. 那不可能他在那里就不 Dia akan 平安。 menjadi gelisah lalu dia akan mencari
cara. 肯定他很紧张，他要寻找出路， Dia akan mencari petunjuk tanda-tanda yang menunjukkan di mana dia bisa kembali. 他肯定寻找什么记号，知道他怎么出这一个路。 Alangkah sengsaranya kalau kita sadar kita sesat, tapi tetap tidak bisa menemukan jalan keluar. 但是，若是我们已经醒悟了，但是还找不到出路，那是何等可悲的一件事情。 Dan hal ini seringkali dialami oleh para pendaki gunung. 这些事情也常常那些爬山的人所遭遇的事情。 Ketika mereka mendaki gunung tiba pada sore hari. 当他们爬山是已经到黄昏的时分， Dan mereka ingin kembali. 当他们要下山的时候， Mereka sadar begitu jalan, loh kok jalannya nggak sama. 当他们回头路的时候，他就醒悟到这一条路好像不对。 Lalu mereka terus cari dan terus cari. 他们找了又找， Waktu terus berjalan. 时间不断的过去， Tiba-tiba langit menjadi gelap. 天黑了。 Mereka sadar tersesat. 他们知道自己醒悟到自己迷路了， Tapi mereka tetap tidak bisa kembali. 他们最终寻不着出路。 Ada yang bisa bertahan hingga esok hari. 有的可以到隔天早上， Ada yang bisa bertahan beberapa hari. 他们有的可以坚持几天的时间， Dan tidak sedikit mereka yang meninggal. 结果也有一些人因为受不了就离开世界。 Tetapi yang lebih celaka, 但是更糟糕的一件事情， ketika kita sebenarnya sedang tersesat, 当我们走失方向的时候， tapi kita sama sekali tidak sadar. 我们在那个地方，我们还不醒悟， Kita berjalan dengan tenang. 我们还在那里安稳的走。 Kita berpikir tidak ada sesuatu yang kurang. 我认为说没有什么缺乏， Kita berpikir semuanya masih oke. 认为一切都是还是可以的。 Tetapi begitu kesadaran itu muncul, 但是当你醒悟的时候， semuanya sudah serba sangat amat terlambat. 已经来太晚了， Dan akibatnya adalah kematian. 结果死亡来迎接你。 Ini adalah satu gambaran hidup kita di tengah-tengah dunia ini. 这是一个人生在这个世上生活的一个写照。 Alkitab mengatakan semua manusia telah kehilangan arah hidup. 圣经告诉我们说，我们已经失去了我们生命的一个方向。 Manusia memilih jalannya menurut keinginannya. 人照着自己的旨意而行， Manusia menurut hawa nafsunya berjalan di tengah-tengah dunia ini. 人照着自己的情欲走在这个世上。 Manusia tidak lagi tunduk kepada Tuhan. 人不再尊崇上帝。 Bila kita memperhatikan bagian daripada kitab pengkhotbah ini, 如果是你好好的来查考传道书的话， di sini dalam beberapa ayat yang kita baca mulai ayat 2 hingga ke 8, 从第2节到第8节， kita akan melihat sebenarnya apakah yang menyebabkan manusia tersesat dalam kesia-siaan. 到底人在虚空当中为什么能迷失呢？ Nah, kalau kita perhatikan yang pertama, 若是我们注意第一点， dikatakan manusia itu tersesat dalam rutinitas hidup yang mereka jalani. 人在他的例行每天的生活，结果他们迷路了。 Coba kita perhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini. 让你注意圣经里头的几节的经文。 Nah, di situ dikatakan mulai dari ayat yang keempat, keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. 第4节告诉我们说，一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，鸡归所出之地。风往南刮，又往北转，不住的旋转，而且范围转行远大。江河都在往海里流，海却不满江河从何处流，人归还何处？ Dalam ayat firman Tuhan ini, 在这一段的经文当中， pengkhotbah ingin menunjukkan 这个传道书的作者很 satu 想告诉我 bentuk 们， rutinitas hidup yang dijalani oleh manusia. 我们在人生的旅途当中例行转回的一些事情， Dari satu generasi lalu pergi, lalu hadir satu generasi. 一代过去，一代又来， Matahari terbit, lalu terbenam, lalu terbit lagi. 日出日落，例行反悔。 Angin dari selatan ke utara, lalu kembali lagi ke selatan. 这个风从南刮，从北流。
Ini adalah menggambarkan dinamika yang begitu rutinitas di dalam kehidupan. 这是我们看到一件继续不断、继续反悔不停的一个生活的一个旋转。 Setiap hari kita menyaksikan hal seperti ini. 每一天我们都见证这样的一个事情。 Kita melihat matahari terbit di timur lalu tenggelam di barat. 我们看见日从东升到西沉， Dan besok dia akan mengulangi kondisi yang sama. 明天又在反悔这样的一个事情， Pengulangan yang rutin terus-menerus ini 继续不断来发生同样的一个事情。 secara nggak sadar seringkali justru kita tersesat di dalamnya. 我们常常就失去我们的救物，我们得迷在里 Kita 头。 berpikir bukankah ini memang sesuatu yang wajar? 我们常常想到，这是岂不是一个很正常的事情吗？ Bukankah ini sesuatu yang memang dari dulu juga demikian? 岂不是从过去到现在都一样吗？ Dalam kerutinan hidup seperti ini, seringkali manusia terjebak di dalamnya. 我们在一生继续不断反悔的这个事情，我们就沉迷在里头， Akibatnya manusia kehilangan makna hidup. 结果人就失去了一个人生的意义。 Misalnya dalam sebuah dialog seperti ini. 在这样的一个谈论当中， Untuk apa Anda sekolah baik-baik? 你为什么要好好的念书呢？ Supaya nanti selesai saya dapat pekerjaan yang baik. 让你以后就可以拿到一份好的工作。 Kalau bisa dapat kerja yang baik, lalu untuk apa? 若是你拿到了一份好的工作做，那做什么呢？ Supaya saya dapat uang yang banyak. 让我可以拿到很多的钱， Untuk apa uang yang banyak? 钱多了做什么？ Nanti engkau bisa membiayai anakmu sekolah dan punya pendidikan yang baik. 那你可以让你的小孩可以读好书，有过一个好的生活。 Lalu untuk apa anakmu mendapat pendidikan yang baik? 那你的孩子以后有好的书去读，要做什么呢？ Supaya ia dapat kerjaan yang baik. 让他以后也拿到一份好的工作做。 Untuk apa dia dapat kerjaan yang baik? 他拿到好的工作做什么？ Supaya dia dapat uang yang banyak. 让他可以拿到多的钱。 Dan untuk apa uang yang banyak? 那钱多了做什么？ Supaya nanti kamu bisa biayai anakmu sekolah. 让他也可以让他的小孩好好的念书。 Bukankah ini merupakan satu gambaran yang terus berputar dan tidak ada hentinya? 岂不是这是一个继续不断又断反悔的一幅图画吗？ Dan manusia terjebak dalam rutinitas hidup seperti ini. 人就沉迷在这一种去生活继续不断反悔的一个状况。 Dan celakanya engkau dan saya nggak sadar kalau kita terjebak di dalamnya. 我们常常就沉迷在里头，我们没有觉悟到。 Kita merasa ini sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. 我们认为这是一个很正常发生的事情， Sehingga hidup ini kehilangan makna. 我们生命就失去了意义。 Kita dibelenggu atau dikuasai oleh rutinitas hidup ini. 我们常常就迷失在这种反悔继续不断的环境。 Ketika engkau menjalani hidup seperti ini, 当你沉迷在这样的一个生活状况里， maka tidak sedikit mereka merasakan beban itu begitu luar biasa berat. 所以人就感觉到他负担是何等的沉重。 Manusia gampang stres dan depresi 人常常容易受到很大的压力、忧郁， karena tidak ada sukacita di dalam dia menjalani kehidupan yang 因 ada. 为在他生命当中，他失去了生命的喜乐。 Semuanya serba membosankan. 所有的事情发生都是令人厌烦。 Sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang 这些我们例行的事情 akan kehilangan makna. 失去了原来的意义。 Sesuatu yang kita kerjakan berulang-ulang, 一些事情我们做了又再做， kita akan timbul rasa bosan. 我们生出了一个厌烦的心。 Bukankah hidupmu dan hidup saya hari ini terjebak seperti itu? 岂不是我们每一个人的生活都常常就沉迷在这样的一个环境里？ Akibatnya pengkhotbah mengatakan, 所以这个传道书的作者告诉我们， semuanya itu akan menjadi sia-sia. 所有的要成为一个虚空。 Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita terjebak di tengah-tengah rutinitas hidup yang kita jalani hari ini. 我们常常就沉迷在、迷失在这样的一个继续不断的这个虚空当中， Sehingga engkau kehilangan sukacita. 你失去了一个喜乐， Engkau mengalami stres, beban yang begitu berat. 你受到很大的压力，你成为一个忧郁的一个人。 Mungkin sampai satu titik engkau akan bertanya, 可能到了一个地方，你就要提问：
Apakah hidup hanya demikian saja? 难道我们的生命就是这个样子吗？ Kalau hidup hanya demikian, 若是我们的生命就是这个样子的话， betapa malangnya hidup ini. 岂不是我们是何等的悲惨？ Oleh karena itu kenapa pengkhotbah mengatakan itu menjadi sia-sia dan sia-sia? 为什么传道书的作者就说这个是虚空的虚空？ Karena engkau dan saya terjebak di dalam rutinitas. 因为我们就沉迷在一个例行的事情发生。 Lalu yang kedua, apakah yang menjebak manusia? 一个第二点，为什么人就沉迷在其中？ Dia katakan manusia terjebak dalam kenikmatan hidup yang semu. 人常常沉迷在一个荣华富贵的事情上。 Engkau lihat, gitu ya. Pengkhotbah mengatakan dalam bagian firman Tuhan ini, 这个传道书告诉我们， semua sungai mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. 所有的河水都流到往海里流，海却 Mata 不 melihat 满。 tapi tidak pernah kenyang. 我们眼睛所看的永来看不饱， Telinga mendengar tapi tidak akan pernah puas. 听见也不曾使我们满足。 Nah, ini adalah satu bentuk kenikmatan hidup yang manusia bisa jalani. 这是人常常在享受这样的一个事情。 Dengan mata kita menikmati banyak hal. 用我们的眼睛，我们可以享受很多事。 Kita pergi ke banyak tempat. 我们去了很多的地方， Dan kita mengalami sukacita ketika pertama kali lihat. 当我们进到第一次见到的时候，我们心里很快乐。 Tapi ketika engkau dan saya sudah lihat, 当你我已经见到了以后， apakah engkau menjadi puas? 是否你就感到满足吗？ Enggak. 没有， Engkau ingin lihat yang lain. 你愿意看别的东西。 Demikian juga dengan telinga. 我们的耳朵也是如此， Kita mendengar banyak hal. 我们听见了许多事。 Pada waktu pertama kali mendengar, oh kita merasa begitu ajaib. 当第一次听到的时候，我们感到很惊讶， Kita merasa begitu menyentuh hati. 常常引起我们心里的感动， Kita merasa terhibur. 我们感到被训慰。 Oleh karena itu banyak karaoke dibuka di mana-mana. 为此缘故，许多这个卡拉 OK 在那里开张， Kita menyanyi, kita bersukacita. 在那个地方你唱歌，你快乐。 Apakah dengan demikian engkau terpuaskan? 难道你就这种满足吗？ Tidak. 没有， Karena semuanya itu adalah semu. 因为所有的都是虚空。 Sehingga di sini diibaratkan seperti sungai yang mengalir ke laut, tapi laut tidak akan pernah penuh. 好像在这里告诉我们，河流往海流，但是海不满。 Inilah perjalanan hidup manusia. 这是人所过的一个路程。 Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih melayani di Galaxy gitu ya. 当李牧师还在那个 Galaxy 侍奉的时候， Itu ada satu mahasiswa praktek. 有一个神学生在那里实习。 Waktu itu satu merek roti gitu ya dari Singapura baru pertama kali masuk di Galaxy Mall. Saya nggak usah sebut namanya. 那个时候刚好有一个新加坡的一个面包店在 Galaxy Mall 那边开张。 Waktu pertama kali masuk orang berderet antri untuk membeli. 当那个面包店开张的时候，那买的人是要排长龙。 Nah, lalu satu kesempatan saya juga ikut membeli. 有机会我也在哪里买这个面包。 Nah, waktu saya beli selesai saya juga berbagi sama mahasiswa praktek ini. 那么我买了这块面包，我也跟那个实习生分享。 Lalu mahasiswa itu makan. 那个实习生也分享这一块面包， Lalu dia ngomong sama kami. 他就对我说 Saya nggak tahu dia bercanda atau sungguhan. dia：“ 我不 ngomong 知道他是在哪里所笑的。 Setelah saya makan roti ini, 当我吃完了这一块面包以后， saya sudah tidak mau makan roti yang lain lagi. 我不再愿意吃其他的面包。 Ini adalah satu bentuk kepuasan, betul nggak? 这表示说一个人心里的一个满足的一个顶点。 Kita memakan sesuatu yang baru, gitu ya. 我们吃了一件我们从来没有吃过的东西， Dan kita menikmati merasa begitu lezat. 我们感觉到是味道是那么好。 Dan mahasiswa itu mengatakan saya sudah tidak ingin makan yang lain, 那么 roti yang lain, 那个 merek yang lain maksudnya. 实习生告诉我说，以后我就不愿意吃别的面包。 Tetapi setelah dia berjalan beberapa waktu kemudian, 时间过了， apakah dia berpikir dengan cara yang sama? 难道他还有那种的想法 Nah, 吗？ kita sekarang lihat hari ini, apakah sudah ada orang yang antri lagi di Galaxy Mall?
你现在去看，在 Galaxy Mall 那个面包店，是否还有人在那里排长龙？ Ya tetap ada yang beli, tapi tidak perlu antri lagi. 肯定还有人去买，但是不用你去排队的。 Ini adalah satu bentuk kenikmatan sesaat yang bisa engkau dan saya alami. 这是我们一个暂时的一个享受。 Di dalam kehidupan kita sama persis. 我们的生命，我们的生活也是一样。 Ada begitu banyak anak manusia, baik pemuda, suami atau istri, terjebak di dalam kenikmatan yang semu. 许多人就沉迷在这一种的享受里， Dia berpikir inilah hidup yang sesungguhnya. 他感觉到这叫做生命的意义。 Bahkan di dalamnya penuh dengan kenajisan dan dosa. 其实，在里头是那么的做犯罪的事情。 Sampai satu titik dia akan merasa begitu muak dengan apa yang dia kerjakan. 到了有朝一日，可能已经感到顶点，他感觉到所做的都那么厌烦。 Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15, 在路加福音15章告诉我们， ketika Yesus berbicara soal perumpamaan anak yang hilang, 当主耶稣提起这个浪子回头的这个故事， dikatakan anak si bungsu itu meminta warisan dari papanya. 这个最小的小孩向爸爸要他的资产。 Ketika dia sudah meminta dan mendapat warisan dari ayahnya, 当他从父亲那里承受了他所领受的财产， Alkitab mengatakan beberapa hari kemudian anak itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. 结果这个小孩就把所有得到的东西都变卖了，带了那些钱到原处去。 Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. 他花尽了所有的钱来过一个豪华的生活。 Ketika anak itu ada di rumah, 当这个小孩在家里的时候， dia merasa tidak ada kenikmatan yang bisa dia alami. 他已经感觉到没有再有这个别的享受了， Semuanya itu begitu membosankan. 所有的事情令他厌烦， Dia ingin pergi ke tempat yang jauh, 他很想去很远的地方。 di mana papanya tidak bisa mengawasi dia. 那个时候，爸爸不能再管辖他了， Disitulah dia katakan dia hidup berfoya-foya. 在那个地方他就奢华宴乐。 Dia berpikir inilah satu dunia yang baru yang boleh dia alami. 他认为这是一个新的一个世界，他可以经历这个事情。 Dan Alkitab mengatakan dia menghabiskan seluruh harta itu. 结果他把所有的资产花尽了。 Si bungsu ini terjebak dalam kenikmatan yang semu dalam hidupnya. 这个最小的小孩，他已经把所有的享受享尽了。 Tapi puji Tuhan, 但是感谢上帝， di tengah-tengah keterjebakannya itu, 当他沉迷在这个环境当中的时候， satu ayat firman Tuhan mengatakan, lalu ia menyadari keadaannya. 有一节的经文告诉我们说，他醒悟到他的迷失， Dia menyadari keadaannya. 他醒悟到他现在的状况。 Lalu dia berkata, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan. 他就想到他在家里的他爸爸的故宫是那么多，吃的东西那么的丰富，但是我在这个地方饿死。 Aku akan bangkit dan pergi kembali kepada Bapakku. 我要起身，我要回到我父亲的家里。 Ketika dia terjebak, dia begitu hancur. 当他已经迷失了，他在那里破碎了。 Dalam hidup yang berfoya-foya itu sampai satu titik nadir terendah. 当他奢华宴乐已经到了极点，他已经在最低谷的时候， Di situ Alkitab mengatakan dia menyadari keadaannya. 他那个时候圣经告诉我们说，他醒悟过来， Dia bangkit dan kembali kepada 他 Bapaknya. 起身回到父亲的家里。 Pertanyaannya sekarang adalah begini. 问题在什么地方？ Berapakah di antara kita yang sadar kalau kita terjebak? 当我们迷失的时候，有几个人可以醒悟过来？ Berapa di antara kita yang menyadari kondisi hidup kita yang tersesat ini? 我们有几个人可以醒悟到自己已经在迷路当中？ Di tengah-tengah hiruk pikuk dan kenikmatan dunia yang ditawarkan ini. 在这个世界，把许多的这个美丽的一个引诱来我们。 Lebih banyak orang yang sudah terjerat dan akan terus terjerat dan terjerat. 许多人沉迷在里头，又失去了自己的方向， Akhirnya hidupnya hancur. 结果他生命破碎了。 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们， Pengkhotbah mengatakan 传道书告诉我们， manusia bisa terjerat dalam rutinitas. 人可能迷失在我们的例行公事上， Tapi manusia juga bisa terjerat
tersesat dalam kenikmatan. 但是人也能够迷失在一个享乐里。 Beberapa waktu yang lalu saya punya satu kenalan gitu ya. 不久前，我有一个相识的一位朋友， Lalu saya tanya sama dia, apa kabar orang ini? 我就问那位朋友说：“这个人某某人他消息怎么样？” Orang yang saya tanya ini juga kenal baik dengan orang yang saya maksud. 因为这个人也认识我认识的那位朋友， Lalu sempat cerita kami bersama-sama. 我们在那里就谈天说地。 Saya tanya, apakah dia sudah meninggalkan hidupnya yang lama ini? 我就问他说：“是否他已经放弃了他过去的那种的生活的性？” Lalu teman saya ngomong begini, 那么我那位朋友就告诉我说， pada waktu kita ajak dia ngomong, dia sepertinya sadar. 当我们与他谈话的时候，想起来他是醒悟了。 Dan dia selalu kata berminta-minta ampun sama Tuhan. 他说他在那里求上帝来赦免他， Dia ingin kembali. 他很想回转过来， Tapi lepas daripada itu, 但是过后 dia tetap terjerat kembali. 他仍然沉迷在罪中， Sampai hari ini dia masih terjerat. 到现在也还是执迷不悟。 Akibatnya dia harus berpisah sama anak, sama istrinya. 结果他一定要离开他的妻子、他的小孩， Tidak ada satu kesadaran yang sungguh-sungguh terjadi yang membuat dia berpaling. 他没有一个醒悟让他可以回转， Dan hidupnya itu begitu hancur. 他生命是那么的破碎， Ini adalah kondisi hidup manusia. 这是人生命的一个写照。 Engkau terjerat di dalam kenikmatan yang semu, yang sementara itu. 常常我们我们迷失在那个虚假的一个享乐里， Ini bisa pornografi, 这个可能是那些这个黄色的一 ini 个 bisa dalam 生 bentuk 活， drug atau narkoba. 也可能是毒品，你沉迷在这个毒品里。 Ada begitu banyak kenikmatan-kenikmatan ditawarkan oleh dunia. 这个世界给你许多的享受， Sehingga Alkitab mengatakan, engkau mendengar tetap tidak akan pernah puas. 圣经里头告诉我们说，你不可能吃饱，你不可能感觉到满足。 Inilah kondisi yang ada, engkau akan terus ditarik dan terus ditarik. 你就是这些事情来引诱你，来拉拢你。 Kita harus memiliki kesadaran seperti anak yang hilang ini. 我们一定要这个迷失的浪子的回头有醒悟的机会， Cepat-cepat kembali kepada Bapa. 马上回到他父亲的家里。 Nah, oleh karena itu di dalam kitab pengkhotbah ini, 在传道书里告诉我们， pengkhotbah memberikan jalan keluar kepada kita semuanya. 传道书给我们一个出路。 Dia katakan, lalu bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran seperti ini, yang sia-sia ini? 我们怎么从这些迷路当中我们走出去呢？ Yang pertama, 首先， manusia yang tersesat ini hanya dapat teratasi ketika orang itu tahu siapakah penciptanya. 一个人迷失，他要得着方向，他要知道谁创造了他。 Di dalam kitab pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang pertama, 传道书12章第1节告诉我们： ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. 你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说的毫无喜乐的那些。 Sebelum tiba hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. 在我毫无喜乐的那些年日未曾临近之前，当纪念造你的主。 Masa muda adalah masa yang indah. 年轻是一个很美好的一个时光， Masa muda adalah masa yang penuh dengan dinamika hidup. 这个年轻是蛮有动力的一个时代。 Tapi dalam masa muda itu pengkhotbah mengatakan, itu adalah masa yang paling rentan manusia tersesat di dalamnya. 但是就在这个年轻的时代，是最容易迷失方向的一个时代。 Manusia gampang kali terjebak dalam arah hidup. 人最容易是被这些事情所迷惑， Karena nafsu muda itu akan terus membara. 因为心里的欲望是在那里不断的燃烧。 Nah, oleh karena itu pengkhotbah mengatakan, kalau engkau ingin keluar hanya satu, yaitu ingat penciptamu. 若是传道书告诉我们说，若是你从在迷途当中要寻找方向，你只要知道谁将着你， Seperti anak yang hilang itu ingat kepada Bapa dan ingat kepada Allah di sorga. 像这个浪子，他就醒悟到一定要回到他父亲的家里， Sehingga dia bisa berkata, aku telah berdosa kepada Bapakku dan telah berdosa kepada Allah.
甚至于他在哪里说：“我已经得罪了上帝，也得罪了父亲。 Kalau engkau dan saya tidak memiliki kesadaran seperti ini, 若是你我没有醒悟的心， ingat siapakah penciptamu? 你纪念造你的主， Allah yang telah mati di atas kayu salib. 上帝主耶稣已经被钉在十字架上，为我 Allah yang 们 memberi 死。 hidup kepadamu, menyelamatkanmu. 上帝赐给你一个新的生命。 Kalau kita mengerti anugerah seperti itu, 若是我们明白、醒悟到这些恩典， maka kita tidak akan membiarkan hidup kita dalam ketersesatan yang sia-sia itu. 那可能我们就不再迷失在我们的虚空当中。 Anugerah itu terlalu ajaib, terlalu agung, terlalu besar. 上帝的恩典是何等的大， Tapi Tuhan berikan kepada engkau. 上帝给你了。 Maka kita jangan lagi menjalani kehidupan yang sia-sia ini. 不要我们迷失在虚空当中， Jalanilah satu hidup yang penuh dengan makna. 我们要活在一个有意义的生命当中。 Dengan kata lain, hadirkanlah Tuhan di tengah-tengah hidup yang engkau jalani. 在你生命当中，你拥有一个创造你的主。 Engkau bangun pagi, di situ ada Tuhan. 你早上起床，上帝在你旁边； Engkau berangkat kerja, engkau tahu di situ ada Tuhan. 你去上班，上帝也与你同在。 Ketika engkau bercengkrama dengan keluargamu, engkau tahu di situ ada Allah. 当你与家人谈论的时候，你知道其中上帝在里头。 Ketika engkau menjalani hidup seperti ini, 当你这样例行你的生命的时候， saya sangat percaya engkau akan mengalami satu kehidupan yang begitu indah dalam Tuhan. 我深信你要过一个在上帝里头过一个有意义的一个人生。 Kita bukan lagi terjebak dalam kegiatan yang serba rutin itu. 我们没有在执迷在那些例行的公事上。 Ada seorang teman memberi sharing seperti ini. 有一个朋友跟我分享一件的事情， Ketika saya memulai pekerjaan, dia katakan, 他说：“当我开始工作的时候， saya nggak terima kau dikalahin orang. 我不愿意输给别人， Saya akan terus fight. 我在那里不断的奋斗。 Walaupun untuk itu saya harus rugi, saya akan terus berjuang. 虽然我可能要损失，我要亏本，但是我还在那个地方奋斗。 Saya akan menggunakan cara apapun untuk mendapatkannya. 我要用各种的方法，我是可以得胜的。 Tapi sampai satu titik, 但是到了一个程度， nah, dia berbalik kembali kepada Tuhan. 他再一次回到上帝那里， Sehingga dia menjalankan usaha nggak seperti itu lagi. 他不再做他的工作像那个样子。 Dia melihat ini adalah berkat Tuhan. 他感觉到这是上帝的恩典， Ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan. 这是上帝信任他，给他这个恩典。 Kalau Tuhan memang memberikan, Tuhan akan buka jalan. 若是上帝要给的话，那肯定他开路。 Sehingga ketika dia bekerja, hatinya penuh damai. 当他这么做的时候，他心中充满了心里的平安。 Dan lebih daripada itu Tuhan berkati. 上帝也施福给他， Karena tahu apapun yang kita kerjakan di situ, kita ingat ada Tuhan. 因为无论我们做什么事，我们就纪念我们造我们的主， Sehingga pengkhotbah mengatakan, ingatlah penciptamu. 纪念造你的主。 Orang yang melupakan Tuhan akan hidup dalam dosa dan kehancuran. 一个忘记上帝的人，他要沉迷在他的迷色里， Dan itulah yang akan menyebabkan dia tersesat. 也造成了他的迷色。 Lalu yang kedua, 第二样， bagaimana kita bisa keluar selain ingat Tuhan? 我们怎么样从这个迷色当中走出来？我们纪念造我们的主。 Pengkhotbah mengatakan ketersesatan manusia hanya dapat teratasi ketika seorang memiliki sikap hati yang takut akan Allah. 一个人可以走出他的迷途，因为不但纪念造他的主，也敬畏上帝。 Di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang terakhir ayat 12 dan 4, ayat 13 dan 14. 在第12章第13节、第14节告诉我们， Akhir kata dari segala yang dengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. 敬畏上帝，也抓住他的命令。 Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. 因为上帝要带他到那审判的地方， Kita harus sadar bahwa akan ada pertanggungjawaban hidup. 我们要醒悟到我们生命也有一个责任。 Kita seringkali lupa bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan, 我们常常忘记了上帝赐给我们的生命。 satu hari Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban. 有一天，上帝要我们向他交账。 Kenapa manusia bisa hidup dengan sembrono?
为什么一个人他生命是那么的糊涂？ Karena dia berpikir semua ya begini, nggak ada pertanggungjawaban ya begini saja. 因为他认为这是生命就是这个样子，没有一点责任。 Tapi di sini Tuhan katakan semuanya akan dibawa ke pengadilan Tuhan. 但是在这里告诉我们说，上帝要将这一些事情要你做一个交账。 Sebelum tiba itu dia katakan takutlah akan Allah 这些事情还没有未到之前，你敬畏上帝吧， dan berpegang pada perintahnya. 谨守他的诫命。 Orang yang takut akan Tuhan, 一个敬畏上帝的人， ketika dia menjalani kehidupan, 当他在生命当中生活的时候， akan sangat berbeda dengan orang yang tidak takut Tuhan. 肯定与那些不敬畏上帝的人的有很大的区别。 Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan membiarkan dirinya dipimpin oleh kebenaran Allah. 一个敬畏上帝的人，他肯定上帝的真理来管理他。 Ketika kita dipimpin oleh kebenaran Allah, kita tidak akan tersesat. 上帝的真理引导一个人的时候，他不可能迷路。 Tapi justru sebaliknya ketika kita tidak mengizinkan kebenaran Allah memimpin kita, 但我们不许可上帝的真理来引导我们的时候， maka kita akan tersesat. 我们就要迷路了。 Ibaratnya jalan lalu lintas di depan. 我们可以在交通上看见这个交通的规则。 Kalau kita dipimpin oleh peraturan lalu lintas yang ada, 若是我们遵循这个交通规则的话， kita tidak akan parkir sembarangan. 我们肯定不是在随便在什么地方泊车， Kita tidak akan U-turn sembarangan. 我们不可能随便去转一个弯， Kita tidak akan menyeberang sembarangan. 我们也不可能在那里随便这个过马路。 Bukankah dengan demikian akan menyelamatkan kita? 岂不是我们的生命受到保障吗？ Maka pengkhotbah mengatakan takut akan Allah dan taat perintahnya. 所以这个传道书告诉我们说，你要敬畏上帝，你要遵行他的诫命。 Perintah Allah adalah untuk mendatangkan ketentraman dan ketertiban. 谨守他的诫命，是我们的心里得着平安。 Sebagian kita yang pernah tinggal di negara lain gitu ya. 我是曾经住在别国的人， Kita lihat satu negara yang tertib peraturan. 我们看到一个国家，国家是那么有条不紊， Maka kita akan merasa nyaman bukan tinggal di 我 sana. 们住在那个地方，我们感觉到很平安。 Oleh itu tidak heran kenapa anak-anak kita yang kita kirim ke luar negeri gitu ya. 我们常常把孩子送到国外去， Di situ dia tinggal di satu negara yang tertib semuanya. 我们知道他住在一个很有条理的一个国家， Waktu nyebrang, waktu berhenti, waktu jalan. 他知道应该什么时候开始过马路，什么时候停下来。 Semuanya antri ya antri gitu ya. 若是要排队的话，也排队。 Tertib lah pokoknya. 所有的事情都有规则。 Nah pada waktu dia kembali ke Indonesia, 当回到印尼的时候， dia kadang-kadang merasa nggak betah. 有的时候他就感到很不习惯， Apalagi dia lihat jalan lalu traffic di jalan raya ini. 特别是看到在印尼的所有的交通， Kita kadang-kadang bingung ini kok wah ya mandek apa melaku kan gitu ya. Nah, gitu. 我们常常就感到很混乱， Sehingga sebagian anak mengatakan sama papanya, "Pak, aku nggak bisa, nggak betah tinggal di sini. 甚至于就对他爸爸说：“我在这个国家我受不了， Aku ingin tinggal di sana, semua teratur." 我很想就住在那样的一个国家，所有的都有规则。” Kadang-kadang papanya ngomong begini, 常常他爸爸就对他说 "Loh, di situ rumahmu kecil loh. ：“你在那个地方，你的家很小。 Lu lihat rumah di sini, 你看我们这个家， kamarnya 6, 这个有6个房间， pembantu 4." 有4个这个保姆。” Anak itu tetap mengatakan enggak deh. 但是孩子仍然说不要， Dia tidak lagi mengejar kenikmatan seperti ini. 他不再享受这样的一个事情， Karena di situ penuh dengan semrawut gitu. 因为在那个地方有许多纷乱的事 Di 情 situ 搅扰他。 rumahnya kayak sangkar gitu ya. 4x3, 4x6, puter-puter, ketemu muka sama muka. 那么在国外住的房子又小， Tapi dia merasa apa? Teratur masalahnya. 但是他感觉到他是生活的有规律。 Tuhan ingin kita hidup teratur dengan mentaati perintahnya. 上帝要我们过一个有规律的生活，而 Supaya 且 kita 遵 bisa 循他的诫命， menikmati satu hidup yang lebih tenang. 让我们可以享受到一个很有条理的一个生活， Satu hidup yang lebih nyaman. 一个更让我们可以安心的一个生活， Satu hidup yang lebih indah. 一个更美好的一个生活。 Bukan satu hidup yang membuat engkau dan saya berputar-putar dalam ketersesatan. 不然我们不要沉迷在一个迷失的方向。 Inilah
pengkhotbah katakan, 这是传道书告诉我们的一些真理。 permulaan hikmat adalah takut akan Allah. 认识耶和华是智慧的开端， Inilah yang Tuhan rindukan engkau dan saya boleh alami. 这是神要我们的，也是 Kalau 我们 kita 所 ingin 向往的。 keluar dari ketersesatan hidup ini, 若是我们要从这个迷失当中出来的话， hanya ada satu jalan, yaitu takut akan Tuhan. 你要敬畏耶和华。 Dan kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus itulah jalan satu-satunya. 我们也知道，唯有主耶稣是我们唯一的一条路， Karena dia sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu. 因为主耶稣曾经自己说：“我是道路、真理、生命。” Ketika kita berjalan dalam terang Kristus, 当我们走在主耶稣的光明里的时候， kita tidak akan tersesat di tengah-tengah dunia ini. 我们不可能迷失在这个世界里， Kita akan sampai ke tujuan akhir. 我们肯定可以做到我们的目标。 Apalagi Paulus mengatakan demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. 在耶稣基督里，保罗告诉我们，他就没有刑罚在里头。 Roma pasal 8 ayat yang pertama. 罗马书8章第1节， Itulah yang Tuhan anugerahkan. 这是上帝施予我们的， Bahwa di dalam Kristus tidak akan ada lagi penghakiman. 在基督里我们不再有审判。 Mari kita berjalan dalam terang kasih Tuhan. 让我们走在上帝的爱的光中， Berjalan dalam terang Kristus Tuhan kita. 走在基督的光中， Kita boleh tiba di akhirnya dengan selamat. 我们可以达到目的，平安的抵达目标。 Amin. Mari kita Amin. berdoa. 请大家低头祷告。Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberikan jalan kepada kami. Tuhan seringkali kami di dalam rutinitas kehidupan kami, seringkali di dalam kenikmatan hidup kami sudah tersesat di dalamnya. Tuhan kami bersyukur kebenaran-Mu pada hari ini sudah memberikan kepada kami bahwa kami akan kembali dan ingat bahwa Tuhan pencipta semesta alam ini yang pencipta kami, supaya kami mengetahui mengikut Engkau akan mendapatkan jalan keluar sehingga kami tidak tersesat lagi. Tuhan ajarlah kami untuk takut akan Tuhan sehingga Tuhan memberkati kami di dalam seumur hidup kami, tidak menjadi orang yang sesat di dalam kehampaan ini. Tuhan kami bersyukur, tolonglah kepada kami setiap orang supaya kami tidak sia-sia menghidupi di dalam kehidupan ini. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kami. Amin.